Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid tahun 4. Jadi selamat datang dan kita ucapkan semoga awak sihat, berbahagia di hari ini ya. Okey, untuk hari ini kita ambil sorotan daripada minggu lepas iaitu muka surat 4 mengenai payung terjun ya. Awak akan buat pada hari ini iaitu apakah soalan yang awak akan menjawabnya di dalam buku bank soalan. Okey, tugasan awak pada hari ini ialah menjawab 2 soalan dalam buku bank soalan. Okey, hanya 2 soalan. Jadi kita akan bincangkan jawapannya. Kita akan kupaskan di sini jawapannya. Okey, jadi saya harap awak telah pun melaksanakan tugasan minggu lepas iaitu membuat payung terjun dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada awak, ibu bapa awak, waris awak, penjaga awak yang telah membantu untuk menghasilkan payung terjun ini dengan pelbagai kaedah, dengan kreativiti masing-masing, dengan idea penambahbaikan, inovasi yang awak lakukan terhadap payung terjun awak. Okey, jadi ucapan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada awak. Jadi kita akan menjurus kepada soalan kita iaitu pada minggu ini tentang muka surat 4 iaitu payung terjun ini. Okey, bahan-bahannya seperti biasa yang awak telah gunakan. Jadi saya harapkan awak telah melaksanakan dengan baik, awak telah melakukan uji kaji ini dan telah mengaplikasikannya dengan baik. Okey, jadi sebenarnya ketika awak melakukan aktiviti ini, awak telah mempelajari secara tidak langsung iaitu kemahiran proses sains. Okey, ke-12 ataupun ke-11 semuanya yang ada dan sedikit sebanyak dalam uji kaji ini awak telah lakukannya dengan baik iaitu contohnya pertama awak membuat pemerhatian secara menyeluruh menggunakan panca indera awak iaitu dengan memerhati awak menyentuh dia dengan rasanya kan dengan dari sentuhan itu awak melihat dia jadi awak cuba melaksanakannya dengan baik dan dari tempoh ruang dan masa awak telah menggunakan sebelum selepas awak buat inovasi iaitu hasilkan 2 payung terjun. Yang pertama menggunakan apa tadi iaitu menggunakan klip tas dan yang diikat dengan batu pada bahagian hujung payung terjun itu. Okey, so itulah dia kaedah dia. Ada 2 yang awak telah gunakan dan awak dapati ada perbezaan yang berlaku di situ. Pengawal pemboleh ubah juga telah pun masuk di situ secara tidak langsung iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan di sini adalah apa? Iaitu yang menggunakan klip kertas dengan bahan yang digunakanlah klip kertas dengan batu itu tadi. Okey, dari segi pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu pemboleh ubah yang tetap iaitu dari segi saiz iaitu 25 cm yang telah awak buat. Tak kisahlah awak gunakan kertas ataupun plastik. Jadi awak telah mengukur dia. Alright, dan juga panjang utas benang tu sepanjang 30 cm. Itu tetap tidak berubah. Jadi dan pemboleh ubah bergerak balas ialah hasilnya. Apakah yang berlaku? Payung terjun yang mana yang jatuh lebih awal? Payung terjun yang mana yang jatuh di kemudian? Okey, jadi soalannya yang di bawah ini kalau kita lihat, okey, payung terjun manakah? Itu sekejap lagi kita pergi ke page seterusnya. Okey. So kita lihat itulah dia antara kemahiran proses sains yang awak buat tetapi awak tidak sedar. Itulah dia secara tidak langsung. Sebab tu kita kena buat uji kaji ni baru kita tahu nak lagi cantik, nak lagi hebat, nak lagi rasa teruja apabila kita buat bersama rakan-rakan kita buat di sekolah dekat makmal kita dan kita pun cuba kita uji kita punya uji kaji ini. Okey, kita lihat di situ payung terjun manakah yang jatuh lebih cepat. So soalan ni awak kena salin dalam buku bank soalan dan awak jawablah. Okey, awak jawab payung terjun mana yang adakah yang menggunakan klip kertas ataupun menggunakan batu tadi. Bahan yang awak guna, tak kisahlah tadi awak dah ubah kepada bahan bukan batu ke awak gunakan benda lain, awak nyatakan. Okey, jika payung terjun ini dibina dengan lubang yang berada di tepi, apakah yang akan dapat kamu perhatikan? Ini satu lagi awak buat. Membuat orang kata ramalan. Soalan jenis ramalan. Apa yang bakal berlaku? Dan awak akan saksikan jawapannya. Jadi itulah dia. Ini menjurus kepada soalan pemboleh ubah bergerak balas. Sebenarnya nak tahu apakah yang berlaku. Dan sebenarnya kalau kita berfikir secara rasional, bila kita tebuk lubang, okey, kita dah buat hipotesis iaitu kesimpulan awal. Kita boleh mengandaikan
jawapan kita. Tetapi untuk membuktikan secara jelas adakah jawapan kita yang kita andaikan ini betul, yang kita ramalkan ini betul, maka kita buktikan dengan uji kaji itu. Jadi awak kenalah menjawabnya. Dan untuk ingatan mesra kepada semua, dan untuk soalan sains ini tidak perlulah membina jawapan itu yang panjang. Awak hanya jawab spontan, maksud dia awak hanya jawab apa yang ditanya, tidak perlu bina ayat yang panjang-panjang. Okey? Dia berbeza dengan bahasa Melayu khususnya. Okey? Itu saja. Dan kita lihat hasilnya awak ambil kerja yang awak dah siap tu, awak ambil gambar dan letakkan dalam grup Telegram hasil kerja murid kita. Okey? Jadi saya harap awak semua jelas tentang apa yang kita laksanakan pada minggu ini, dan saya harap dapat dilakukan dengan baik. Hanya fokus kepada soalan, sebab minggu lepas kita dah cuba buat uji kajinya, dan minggu ini kita fokus kepada soalan dia. Soalan dan jawapannya pun saya dah bincangkan secara tak langsung kalau awak dapat kesan tadi. Okey, untuk tahun 4. Itu saja untuk minggu ni. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.